Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah untuk subjek SSS 2043 Family and Child Welfare iaitu Dr. Fahizah binti Haji Masud. Dan juga ahli kumpulan saya, Alia Fatin bin Ayub, Muhammad Khairul Najmi bin Muhammad Nasir, Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Syukri dan saya sendiri, Nur Imran bin Yaakob. Kumpulan kami telah memilih tajuk penceraian untuk pembentangan pada hari ini. Baiklah, seterusnya ialah objektif kajian. Pertama, untuk mengetahui masalah keluarga yang dikenal pasti oleh pihak kerajaan, mengenal pasti sebab-sebab pihak kerajaan memilih masalah keluarga ini sebagai masalah sosial, dan akhir sekali ialah untuk membincangkan polisi awam yang ada bagi membantu masalah ini. Baik, ini merupakan pengenalan secara ringkas. Peningkatan kes penceraian yang direkodkan oleh statistik dalam negara semakin lama semakin membimbangkan kerajaan. Penceraian boleh mengakibatkan pelbagai masalah sosial yang lain sehingga boleh mengancam kesejahteraan negara. Dan penceraian juga membawa maksud tindakan yang melepaskan atau menguraikan ikatan. Slide yang seterusnya iaitu masalah keluarga yang dikenal pasti oleh kerajaan. Penceraian merupakan satu fenomena global yang berlaku dalam institusi perkahwinan di seluruh dunia. Dan statistik penceraian juga secara umumnya mencatatkan peningkatan kes di setiap tahun di kebanyakan negara di dunia termasuk juga negara Malaysia. Selepas ini saya akan kongsikan gambar ataupun statistik berkenaan dengan peningkatan kes penceraian di Malaysia. Penceraian yang berlaku juga memberikan kesan psikologikal bukan sahaja dari individu itu sendiri tetapi juga kepada individu di sekeliling mereka termasuklah anak-anak, keluarga dan juga masyarakat. Baiklah, seperti yang dipaparkan sekarang merupakan statistik kes penceraian di Malaysia dari tahun 2013 hingga ke tahun 2017. Baiklah, kita akan melihat negeri yang paling tertinggi mencatat kes penceraian ialah negeri Selangor yang telah mencatat 10,154 kes pada tahun 2013 dan 12,203 pada tahun 2017 dan telah mencatat jumlah kes sebanyak 57,838. Dan negeri yang paling terendah mencatat kes penceraian ialah negeri Perlis iaitu mencatat pada tahun 2013 sebanyak 683 dan juga 2017 sebanyak 926 dan telah mencatat kes keseluruhan sebanyak 4,115. Kedua-dua negeri yang saya beritahu ini telah berlaku peningkatan dari tahun ke tahun. Dan sumber ini telah diperolehi dari statistik pendaftaran penceraian Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Baiklah, slide yang seterusnya ini ialah bukti untuk menunjukkan kes penceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa. Ini merupakan keratan akhbar yang telah kumpulan kami temui pada sinar harian dan juga harian Metro iaitu telah menyatakan kes cerai semakin parah dan juga kes penceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa. Seterusnya ialah mengapa kes penceraian meningkat. Baiklah, kes penceraian meningkat disebabkan terdapat masalah kewangan. Kita boleh lihat iaitu kehilangan pekerjaan. Apabila kehilangan pekerjaan akan tercetusnya masalah kewangan. Dan seterusnya telah mencetuskan konflik dan pergaduhan antara suami isteri. Disebabkan tekanan dan akhirnya menyebabkan wujudnya ketidaksefahaman di antara satu sama lain. Seperti yang telah kami paparkan, ini merupakan contoh yang telah berlaku pada masa sekarang iaitu COVID-19 yang berlaku ini sehingga menyebabkan ramai kehilangan kerja dan menyebabkan masalah hutang berlaku. Dan seterusnya kebiasaannya penceraian berlaku pada golongan B40, jadi masalah ini saling berkait rapat dan rentetan daripada masalah kewangan boleh menyebabkan konflik hubungan suami isteri yang tidak akan berkesudahan. Sebagai contoh ialah tiada duit nak beli susu anak, bayar kereta, rumah dan sebagainya. Dan yang kedua ialah ketagihan dadah.
Apa yang mengejutkan ramai ialah ramai bakal isteri sudah tahu bakal suami mereka adalah seorang drug addict. Namun mereka berfikiran bahawa suami akan berubah jika berkahwin. Percayalah, jika sekali seseorang itu merasai nikmatnya dadah, amat sukar untuk dia melupakannya. Hal ini jika berterusan akan menyebabkan pergaduhan serta boleh menyebabkan penceraian dan kematian kerana ketagihan dadah. Seterusnya ialah mengenai tiada kepersefahaman. Kita boleh lihat pelbagai kempen yang telah dilaksanakan bagi menangani permasalahan keretakan hubungan di dalam institusi kekeluargaan. Kempen juga telah diadakan oleh badan-badan NGO dan sebagainya bagi mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keluarga kerana kasih sayang merupakan tunjang kesejahteraan keluarga, menurut Mahaizura Abdul Malik. Dan seterusnya juga ialah kahwin muda dan campur tangan keluarga. Kahwin muda dan campur tangan keluarga ini juga memainkan peranan dalam peningkatan kes penceraian kerana apabila adanya campur tangan keluarga, maka si anak yang ingin berkahwin akan rasa terpaksa kerana itu bukan merupakan pilihan dia. Dan juga kahwin muda ini akan menjadi faktor juga sebab yang berkahwin kurang matang untuk berfikir masalah kekeluargaan. Okey, yang seterusnya adalah Dasar Keluarga Negara DKN atau dikenali sebagai National Family Policy. Pada 17 Disember 2010, kerajaan meluluskan DKN untuk yang pertama, menekankan kepentingan perspektif keluarga dan pembangunan negara bagi melahirkan generasi yang produktif. Seterusnya adalah untuk mengutamakan segala usaha pembangunan sosial ekonomi. Okey, antara matlamat DKN yang pertama adalah membangunkan keluarga yang sihat dan menjadi proses kepada kesedaran dan komitmen semua pihak. Dasar Keluarga Negara DKN ada 8 prinsip yang utama. Yang pertama, kekuatan tersendiri. Yang kedua, menghayati nilai-nilai murni. Yang ketiga, kepelbagaian institusi keluarga. Yang keempat, perkongsian sumber, mesra budaya dan tanggungjawab. Yang kelima, perlu ada ilmu dan maklumat mengenai keluarga. Yang keenam, perlu ada dasar mesra keluarga. Yang ketujuh, hak asasi sebagai seorang manusia. Dan yang terakhir adalah komitmen daripada majikan. Antara program dan inisiatif yang telah dilaksanakan di bawah DKN antaranya adalah program pendidikan keluarga, di mana program ini mengetengahkan pelbagai aspek bagi membantu ibu bapa dalam menguruskan keluarga. Sebagai contohnya, modul keselamatan keluarga pada tahun 2017. Seterusnya adalah Family Support Service, di mana ia menubuhkan Pusat Keluarga Satu Malaysia bagi membantu keluarga yang menghadapi masalah dari segi kewangan, pendidikan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah inisiatif Mesra Keluarga, di mana ia telah membuat rancangan perumahan baru bagi membantu keluarga dan memberi peluang kepada mereka untuk memiliki rumah sendiri pada harga mampu milik. Seterusnya adalah Deklarasi Keluarga Malaysia. Ia merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menyokong DKN dalam memastikan kesejahteraan institusi kekeluargaan. Secara kesimpulannya, isu perceraian ini seharusnya diberikan perhatian, terutamanya pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam mencadangkan pelbagai inisiatif bagi mengurangkan permasalahan ini. Seterusnya, penceraian ini memberikan pelbagai kesan yang tidak baik terhadap institusi kekeluargaan. Ilmu dalam hal rumah tangga diperlukan bagi sama-sama memperbaiki kekurangan. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memainkan peranan dalam membendung perkara ini dari terus menular ke generasi yang akan datang. Berikut merupakan rujukan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih daripada kami wakil kumpulan 9.